A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, apa khabar semua? Nama saya JK, storyteller yang akan menceritakan kisah-kisah seram, suspense dan misteri untuk hiburan santai ke orang semua. Pertama sekali, terima kasih saya nak ucapkan pada korang sebab sudi nak dengarkan cerita yang saya sampaikan. Moga penonton yang menonton dekat channel ni, saya harap supaya korang diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey, sebelum saya nak mulakan cerita, macam biasa, nak minta jasa korang sangat-sangat untuk klik tombol like, share dan yang paling penting sekali, subscribe channel ni. Dan jangan lupa juga untuk tekan on notification bell supaya korang tak terlepas video yang terbaru dari channel ni. Okey? Jadi pada siapa juga yang berminat nak share kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp ataupun email pada ruangan description yang saya dah sediakan dekat bawah video ni. Okey, jom kita sambung untuk next part, kisah manusia bertopikan syaitan. Sebelum saya nak mulakan cerita, kita mulakan dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita mulakan. Aku telah belajar mengenai cahaya dan kegelapan, dua benda yang berkaitan sangat rapat tapi sangat berbeza. Jika cahaya melambangkan kebaikan, kegelapan pula melambangkan kejahatan. Namun begitu, bayang tak akan wujud tanpa cahaya, dan tanpa cahaya tidak akan wujud apa-apa. Mirah, jerit Nazurah kepada rakannya, Mirah yang sedang tertidur. Ketika itu, mereka sedang berada di dalam sebuah kereta yang juga sedang menuju ke satu destinasi. Apanya kau ni Nazurah? Aduh, sakit tau telingaku. Kau ni pergi jerit-jerit kau kuat sangat. Kau ni dah kenapa? Marah sedikit si Mirah ni. Kepalanya yang masih berpusing tu menyebabkan dia tak dapat mengawal emosinya. Yalah, aku panggil kau tidur je. Aku ni boring tau, balas si Nazurah ni sambil tersenyum kambing. Mirah waktu tu hanya menggelengkan kepalanya saja. Setelah itu, dia menjenguk keluar tingkap melihat pokok-pokok besar yang mengelilingi jalan yang mereka lalui. Awak jauh lagi ke? Soal Mirah kepada pemandu kereta tersebut, Amirul, yang juga teman lelakinya. Dah dekat dah sayang. Itulah, dari tadi tidur je. Awak tu dah terlepas tau pemandangan cantik-cantik tadi, kata Amirul cuba mengusik kekasihnya tu. Pada masa tu, kelihatan seorang lelaki memeluk Nazurah dekat tempat duduk belakang. Mereka berdua kemudiannya terus bermesra dekat situ, ataupun dengan kata lainnya macam beromen lah. Menyebabkan Mirah waktu tu rasa macam tak berapa nak selesa. Hey guys, find your own room lah, jangan kat sini. Sini kampung aku tau, tegur Mirah kepada Nazurah dan juga lelaki tu, yang juga merangkap teman lelaki kepada si gadis tu, Azam. Waktu tu mereka berdua terus menghentikan perbuatan mereka ni. Namun dengan gaya yang macam agak kasar, Azam bersuara, alah Mirah, kau ni relax lah, kita belum jumpa siapa-siapa pun lagi. Amirul, tengok awet kau ni, aduh poyo siap, kata Azam dengan nada yang sedikit keras. Betul lah apa yang Mirah kata tu, kita ni orang luar, balas pula si Amirul, membela perbuatan Mirah tu. Setelah tu keadaan menjadi sunyi balik, hanya ditemani dengan muzik dan radio kereta. Tak lama kemudiannya, mereka memasuki satu kawasan selepas melihat papan tanda Kampung Geriling. Sampai pun, kata Mirah pendek. Kampung Geriling
merupakan kawasan perkampungan Melayu yang terletak kira-kira 40 km dari Kuala Kangsar, Perak, dan kawasannya dikelilingi bukit bukau yang menjernih kehijauan, penuh dengan alam flora dan fauna. Dekat situ juga terletaknya rumah nenek kepada Mira. Mendengarkan yang nenek si Mira ni kurang sihat, dia dengan keluarga dia nak pergi jenguk ahli keluarga mereka itu. Walau macam mana pun, Mira bertolak bersama rakan-rakannya kerana dia masih berada dekat UiTM Puncak Alam dan baru je habis peperiksaan akhir semester. Wow, cantik doh kampung kau ni, Mira. Tengok, banyak gila orang jual buah-buah, kata Nazurah keriangan bila dia nampak banyak gerai-gerai buah penduduk tempatan dari dalam kereta. Dan mereka kemudiannya menyinggah satu gerai untuk membeli buah tangan untuk dibawa ke rumah nenek si Mira ni. "Bang, mangga 2 kilo," kata Mira kepada pemilik gerai tu, seorang lelaki yang dah berumur. Mira, ya Allah, balik juga engkau ya, kata pemilik gerai tu. Waktu tu Mira rasa macam heran tu, sebab dia tak pernah kenal pun lelaki tu selama dia pernah balik dekat situ. Pakcik kenal saya ke?" tanya si Mira ni. "Lah, mana tak kenalnya, kau kan cucu si Uda," balas lelaki tu. Ya, nama panggilan nenek kepada Mira tu ialah Uda. Akan tetapi dia hanyalah penduduk biasa je dekat kampung tu. Mungkin orang ni kawan kot, bisik hati Mira. Pada masa yang sama, Nazurah terlihat sekumpulan lelaki berpakaian jubah hitam berjalan sambil memikul 3 beg plastik hitam yang sangat besar. Patutlah Mira suruh kita jaga attitude. Kampung ni kuat agama rupanya, kata Azam yang pada masa tu ada dekat sebelah si Nazurah. Dan mereka kemudiannya menyambung perjalanan semula ke rumah nenek Uda ni setelah selesai membeli buah tangan. Dalam perjalanan tu, mereka dapat menyaksikan keharmonian kampung tu dengan penuh aktiviti masyarakat macam gotong royong, sukan bola dan sebagainya. Mira waktu tu hanya menatap pemandangan dekat luar dengan penuh perasaan. "Mira, kenapa awak diam je?" tanya si Amirul melihat keadaan Amira yang sangat senyap je daripada tadi. Tak ada apa-apa lah awak. Cuma saya teringat masa saya kecil dulu, kalau saya pulang dekat kampung, mesti saya dengan kakak-kakak saya keluar ke sini pergi bermain. Lepas tu kita orang balik rumah, terus kena marah dengan parents saya, balas Amira sambil tersenyum sedikit, mengimbau baliklah kembali kenangan masa kecil dia. Walau macam mana pun, segalanya berubah sejak beberapa tahun yang lepas. "Sabarlah ya, I'm pretty sure semuanya akan berjalan dengan lancar," kata Amirul. Mira bila dengar angguk perlahan. Dan pada masa yang sama, kedengaran suara seorang wanita dari dalam sebuah bilik. Dekat hadapan pintu bilik tu terdapat 2 orang lelaki berjubah putih yang menjaga dekat kawasan situ. Dan dalam bilik tu terdapat 4 orang lelaki yang berjubah juga mengelilingi seorang wanita yang sedang menggeletar dengan kuat sekali. Wajah dia pucat keputihan, sementara bibir dia dah start kebiruan. "La ilaha illallah," laung salah seorang daripada mereka kepada wanita tu. Mereka yang lain pula terus melaungkan azan. "Kau cuba nak hapuskan aku?" "Kaum Adam bodoh, kami tak akan hilang selagi wujudnya korang semua, tahu tak?" teriak wanita tu dengan suara yang agak garau, tak macam suara yang perempuan punya suara lah. Dan pada waktu tu, para lelaki yang ada dekat situ semuanya dah kebasahan dengan peluh kerana cuba menahan wanita tu daripada melepaskan diri. Tenaga dia ni bukan macam wanita biasa. Pada masa tu, datang seorang lelaki dalam lingkungan 20-an menghampiri wanita tersebut. Ia
Betul lah tu. Korang akan terus bertambah dan bertambah sampailah kiamat nanti. Tetapi selagi ada manusia yang beriman kepada Allah, selagi itulah kau takkan berjaya, kata lelaki tu. Kau Kau rupanya Ikram. Akhirnya kau datang juga, lelaki yang aku tunggu untuk menyesatkan, kata wanita tu kepada lelaki yang bernama Ikram tu. Ikram waktu tu terus tatap tajam-tajam muka perempuan tu, mengingatkan dia kepada kejadian yang berlaku kepada dia 5 tahun yang lalu. Setelah menghembuskan nafasnya, Ikram terus bertanya, Asfaun, aku tak akan lama dekat sini. Aku cuma nak tanya, mana Umairah? Apa rancangan dia yang seterusnya? Wanita tu terus tersenyum sinis bila mendengar soalan Ikram tu. Dia sedang tunggu kau, Ikram. Lelaki yang mampu berkongsi kegelapan dengannya, dan dia tak perlukan bantuan siapa-siapa. Aku dah bebaskan dia dari tali ikatan manusia. Dia kini lebih dari korang. Dia lebih lagi dari aku sendiri. Balas Tak tu. Ikram waktu tu terus tanya dan bertanya dan tanya soalan yang sama dekat perempuan ni. Tapi perempuan ni hanya menjawab dengan cara memutarbalikkan keadaan. Yalah, perempuan ni sebenarnya dah dirasuk oleh makhluk syaitan yang bernama Asfaun tu. Confirm lah perempuan ni memang tak sedar apa yang dia cakap. Dan waktu tu Ikram jadi hilang sabar atas perkara tu, dan Ikram terus membaca ayat-ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Sakitlah celaka. Jangan, Ikram. Aduh. Laung wanita tu. Hei Asfaun, cepat beritahu aku, dekat mana Umairah? Apa yang dia nak buat dengan keluarga dia? Soal Ikram sekali lagi. Tapi dengan nada yang lebih kasar. Rakan-rakan Ikram yang ada waktu tu cuba tenangkan Ikram, tapi usaha mereka hanya sia-sia. Ikram waktu tu makin berapi-api dengan syaitan ni. Syaitan yang telah merosaki wanita dekat depan dia itulah. Sabar Ikram, sabar. Relax, ingat, benda ni cuma nak kacau kau je. Sabar, dia cuma nak uji iman kau. Relax, kata Ali, salah seorang daripada mereka dekat situ. Setelah beberapa ketika, Ikram akhirnya sedikit bertenang dan mengucap, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku hampir dipergunakan oleh syaitan ni. Tak apa. Minta maaf korang, kata Ikram kepada mereka semua. Dan dia kemudiannya mengalihkan tumpuannya kepada wanita tu balik. Rasanya kita memang takkan dapat apa-apa dari benda ni. Korang semua buat apa yang patut dibuat, kata Ikram. Jadi bila yang ada dekat situ dengar kata-kata Ikram ni, mereka bersedia untuk menghalau syaitan yang merasuki wanita dalam tubuh badan itu. Walau macam mana pun, sebelum Ikram beredar, wanita tu sempat berkata-kata, dia akan membina satu tempat yang bebas, Umairah. Aku, syaitan pun tak dapat mengagak apa yang dia akan buat. Berdiri dia di kampung halamannya. Pilih. Sebelum sempat wanita tu menghabiskan kata-katanya, mereka dekat situ semuanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan melaungkan azan. Seterusnya membebaskan wanita tu dari rasukan syaitan. Ikram bila dah habis je proses tarik perempuan tu daripada dia rasuk, Ikram macam terdiam sekejap. Dia macam memikirkan kata-kata terakhir syaitan tu. Tak lama kemudiannya, barulah Ikram tersedar akan sesuatu. Kampung. Jangan-jangan dia. Waktu tu Ikram terus mendapatkan rakan-rakannya untuk membincangkan maklumat yang dia perolehi. Dengar sini semua, berkemungkinan besar Umairah ada dekat kampung dia, kata Ikram pendek. Ali, iaitu kawan kepada Ikram ni yang ada tu, terus bertanya lah, Ikram,
macam mana kau boleh tahu? Syaitan tu yang kata tadi, dia berada dekat kampung dia. Aku pasti. Sebab dia nak aku yang ada dekat situ, balas Ikram dengan penuh yakin. Tapi kampung yang mana? Rumah keluarga dia ke? Atau rumah nenek dia? Soal pula salah seorang daripada mereka, iaitu bernama Fazli. Ali kemudiannya memberitahu Ikram bahawa ibu bapa Umairah dilihat meninggalkan rumah untuk menuju ke kampung Geriling, Perak. Jadi macam tu rupanya, kata Ikram pendek. Dan mereka kemudiannya bersiap-siap untuk menuju ke sana dengan nasihat yang diberikan oleh Ikram waktu tu. Ingat, berwaspada dengan mereka. Bila kat sana, korang jaga-jaga. Sebab aku yakin dekat sana akan ada syaitan yang bertopengkan manusia dekat sana. Sementara tu, Mira dan rakan-rakannya akhirnya tiba juga dekat rumah nenek si Mira ni, iaitu rumah Nenek Uda ataupun Nek Uda. Setibanya dekat sana, Mira terlihat ada dua orang tua keluar dari sebuah kereta, yang juga kereta ini juga kebetulan pada masa yang sama sampai dan baru juga tiba dekat rumah Nek si Uda ni. Korang, itu mak ayah aku dah sampai lah. Korang jaga sikit perangai tau. Mak ayah aku tu. Mak ayah kau? Oh, mesti jenis kolot kan dia punya pemikiran, betul tak? Nazurah waktu tu mencelah kata-kata Mira, membuatkan Mira waktu tu rasa macam sentak sikit dan mencebikkan bibir dia. Alah Mira, merajuk pula dia ni. Mira, aku main-main je lah, kata Nazurah sambil cuba memujuk Mira. Amirul kemudiannya meletakkan keretanya betul-betul bersebelahan dengan kereta ibu bapa kekasihnya tu. Mak, ayah, kata Mira sambil tu terus bersalaman dengan kedua-dua orang tuanya, iaitu Puan Jamilah dan bapaknya Encik Razali. Waktu tu bila mak kepada Mira ni nampak, terus dia jerit. Mira, kata Puan Jamilah penuh kegembiraan. Tapi tak pula oleh Encik Razali, yang nampaknya macam bagi pandangannya sinis terhadap anaknya tu. Sampai juga anak mak ni. Anak mak ni sihat tak? Soal Puan Jamilah sambil tu dia tersenyum dekat Mira. Mira okey je mak. Mak dengan ayah sihat ke tu? Jawab Mira sambil dia bagi soalan yang sama kepada ibunya. Mak sihat je. Tengok ayah pun sihat, balas Puan Jamilah. Mira waktu tu menatap wajah ayah dia sambil tersenyum. Tapi senyuman dia tu tak diendahkan langsung oleh bapaknya ataupun Encik Razali ni. Oh ya, mak, ini kawan-kawan Mira, Amirul, Azam dan Nazurah. Waktu tu Mira memperkenalkanlah rakan-rakannya kepada kedua orang tuanya untuk mengelakkan perasaan malunya setelah tak diendahkan oleh bapaknya tu. Dan Nazurah bersalamanlah dengan Puan Jamilah, sementara Amirul dengan Azam mengucapkan salam. Lepas tu Encik Razali, dia macam muka ketat, dia ambil beg-beg pakaian, dia terus masuk dalam rumah, diikuti oleh Mira dan lain-lain. Assalamualaikum, Mak, ucap Encik Razali sebab saja dia pun masuk ke rumah ibunya tu ataupun Nek Uda ni. Dan waktu tu kelihatan seorang wanita yang dah berusia sedang memasak dekat dapur. Lah, engkau rupanya Razali, kata Nek Uda sebab saja dia menoleh untuk melihat gerangan siapa yang panggil salam dekat belakang dia tadi. Dan waktu tu Encik Razali terus mendapatkan ibunya dan bersalaman dengannya. Puan Jamilah dan Mira pun menghampiri wanita tu untuk bersalaman juga dengan Nek Uda ni. Nek, apa khabar? Sihat ke? Soal Mira sebab saja selesai bersalaman dengan neneknya tu. Nenek sihat je. Kau tu Mira, makin cantik kau sekarang ya, macam si Umairah tu, balas Nek Uda tersenyum. Walau macam mana pun, bila Mira dengar je nama Umairah tu, Encik Razali sekeluarga ni terus bertukar tau dia wajah mereka. Tak adalah Nek, mana ada, balas pula Mira sambil tu dia paksa diri dia untuk tersenyum.
Tak lama lepas tu, tuntang-tuntang semua habis semua settle, Nek Uda pun menghidangkan air Nescafe lah kepada para tetamunya dekat ruang tamu. Daripada pergerakannya, tak ada pun macam tanda-tanda wanita ni macam tengah sakit tau. Dan itu membuatkan anak dengan cucunya tu keheranan. Mak, kata nenek sakit. Mira tengok nenek macam sihat je, tanya Mira sambil tu dia berbisik dekat ibu dia. Itulah yang mak heran tu. Tak apalah, kita tanya dia dulu, balas Puan Jamilah, juga dengan cara berbisik. Walau macam mana pun, Nek Uda sempat melihat anak beranak tu yang tengah berbisik tu. Apa yang korang dua bisik tu? Bergosip pasal nenek lah tu, soal Nek Uda dengan nada gurauan. Tapi dia tak nampak pun lah macam kisah sangat dengan bisikan Jamilah dengan Mira tu. Dia buat macam buat tak tahu je. Tak ada apalah mak, cumanya kita orang kan datang sini sebab mak hari tu mesej kami, kata Puan Jamilah kepada ibu mentuanya tu. Nek Uda waktu tu terus keheranan. Betul lah, bukan ke mak yang mesej kami, yang mak cakap mak tak sihat. Itulah sebab kenapa kita orang datang sini, kata pula Encik Razali. Dia waktu tu tunjuk juga mesej yang dihantar oleh ibunya melalui aplikasi WhatsApp. Lepas tu Nek Uda bila nampak terus tergelak, macam dia baru sedar sesuatu. Oh bukan, mak sebenarnya rindu kat korang semua. Yelah, lepas apa yang dah jadi sebelum ni dengan Umairah, dengan arwah Amirah, mak harap korang semua boleh berbaik-baik sebelum ni, sebelum apa-apa jadi dekat mak nanti, kata Nek Uda. Wajahnya waktu tu berubah sedikit sayu. Riak wajahnya waktu tu seakan-akan mengenangkan saat keluarga bahagia tu pulang ke rumahnya dulu-dulu, penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Namun sekarang, apa yang tinggal hanyalah kesakitan dan penderitaan. Yelah, insya-Allah mak, malas Encik Razali tersangkut-sangkut, seperti macam dia tak ikhlas dengan jawapannya tu. Nek Uda kemudiannya memalingkan wajahnya ke arah Mira, satu-satunya cucu terakhir dia. Kejadian pembunuhan ngeri yang berlaku beberapa tahun yang lalu menyebabkan kematian kedua-dua kakak kepada Mira ni, iaitu Umairah dan Amirah. Mira, nenek ada kamu je sekarang ni. Jangan hampakan mak ayah kamu. Nenek boleh lihat bayangan Umairah ada dalam diri kamu. Seorang yang baik, taat dengan kedua-dua ibu bapa. Cuma kamu belum didedahkan lagi dengan cahaya. Bila itu terjadi, pasti nenek cakap kamu pasti akan jadi macam Umairah, kata Nek Uda kepada Mira. Gadis tu terus terdiam tu, rasa macam aneh dengan kata-kata nenek dia tu. Dan bila Mira dengar je kata-kata neneknya tu, dia terus berbisik dalam hati dia, ish, nenek ni dari tadi asyik sebut-sebut je pasal Kak Umairah. Dulu masa dia meninggal, tak ada pula dia sibuk-sibuk sangat. Ini sekarang ni apa pasal pula asyik sebut pasal Umairah kata Mira dalam hati dia. Lepas tu Nek Uda menuju ke dapur semula untuk memasak. Sebelum meninggalkan mereka semua dekat ruang tamu, Nek Uda sempat tatap wajah Mira sekali lagi sebelum tersengih jahat. Tapi perbuatan tu dapat dilihat ataupun dapat dikesan oleh Mira. Mak, macam ada something lah yang tak kena dengan nenek, kata Mira kepada Puan Jamilah, yang ketika itu tengah berehat dekat luar rumah. Dekat sana terdapatlah beberapa tempat duduk di bawah pokok mangga yang agak redup, tempat yang selalu digunakan untuk bertenang dan menikmati alam semula jadi. Pelik, apa yang Mira cakap ni? Tanya Puan Jamilah. Alamak, Mira tahu. Mak pun rasa benda pelik kan dengan nenek. Hari tu bukan main cakap sakit, sampai minta tolong jiran hantar ke klinik lah apalah sebab tak cukup kelengkapan. Tapi bila kita tengok dia sekarang, sihat mak. Apa benda ni? Kata Mira menerangkan isi hatinya kepada emaknya. Lepas tu Mira dengan emaknya Puan Jamilah melihat ke arah Encik Razali yang tengah membantu ibunya membakar sampah sarak dan daun-daun kering yang tengah layu. Walau macam mana pun, diorang ni nampak Nek Uda seakan-akan tak memerlukan bantuan Encik Razali ataupun ayah Mira ni.
Sebaliknya, Nek Uda menyelesaikan tugas dia tu dengan kekuatan dia sendiri. Mak, tengok tu. Nenek boleh siap angkat sambal sarap tu sendiri tau. Sebelum ni, mana boleh mak. Mira cuba sekali lagi untuk meyakinkan ibu dia bahawa memang ada sesuatu yang tak kena dengan wanita tua tu. Walau macam mana pun, Puan Jamilah cuba menyangkal dakwaan Mira dengan berkata, kau ni Mira, alhamdulillah nenek dah sihat. Okeylah tu, tak adalah kita nak risau lagi. Mira pun esok bolehlah balik kolej kalau tak ada apa-apa. Betul tak? Mira waktu tu hanya mampu menggelengkan kepalanya saja. Lepas senyap seketika, Mira kembali bersuara. Mak, ayah tu bila ayah nak bercakap dengan Mira, Mira tegur pun dia buat tak layan je. Puan Jamilah bila dengar, terdiam seketika mendengar soalan anaknya tu. Dia cuba memikirkan ayat yang sesuai agar tak mengeruhkan lagi perikatan antara anak dan ayah. Ayah kan, dia cuma nak Mira berubah, itu je, balas Puan Jamilah. Apa lagi, Mira terus tak berpuas hati dengan kata-kata ibunya tu. Apa yang Mira kena ubah? Mira bukannya buat benda-benda pelik. Dengan mak ayah pun Mira masih ada toleransi kan? Mira membalas dengan nada yang sedikit tinggi. Puan Jamilah terus cuba menendangkan Mira. Dahlah tu Mira. Ayah tu cuma nak yang terbaik untuk kau je. Kau tu dengan tak pakai tudung, pakaian nampak lurah, habis semua nampak, rambut kala-kala. Apa tu? Mestilah ayah tak suka. Nampaknya pernyataan dari ibunya tu menambahkan lagi api kemarahan kepada Mira ni. Mak, kalau mak nak tahu, orang pakai hijab nampak baik, pakai labu-labu, tak semestinya baik. Mira ada lihat macam-macam benda lah dekat kolej dulu. Arwah Kak Mira pun. Mira terus menghentikan kata-katanya dekat situ. Hampir-hampir dia menyebut nama kakaknya yang dah tak ada tu. Mira tak nak ungkit lah pasal benda ni, memandangkan orang tu dah meninggal dunia. Tapi kalau ayah dengan mak masih lagi ingat yang Kak Mira tu baik dan Kak Umairah tu jahat, mak silap. Sebab inilah Mira tak percayakan benda-benda yang mengenai apa-apa tentang naluri ibu bapa. Sebabnya mak bapak selalu letakkan kepercayaan bodoh kepada anak-anak yang salah. Lepas tu, benda yang Mira selalu nampak di kolej pula tu, Mira bercakap dengan panjang lebar, cuba meluahkan isi hatinya yang dah lama terpendam. Kejadian 5 tahun yang lalu. Kejadian di mana Kak Ngah kepada Mira, iaitu Umairah, dan kakak sulungnya Amirah meninggal dunia akibat dibaham oleh binatang buas. Ini apa yang Mirah ni tahulah. Umairah juga merupakan banduan yang disabitkan kesalahan membunuh beberapa orang remaja beberapa tahun yang lalu, dan sepatutnya Umairah dipindahkan ke penjara baru. Tapi kenderaan dia mengalami kemalangan dan terbabas ke dalam hutan. Dalam pencarian tu, Amirah dan Umairah ditemui mati dengan kesan gigitan penuh di badan. Mereka percaya bahawa mereka telah diserang oleh binatang buas. Bosan aku. Weh, jerit Azam dek kerana kebosanan yang melanda dirinya waktu tu. Dah lah bosan, malah panas pula dekat rumah tu. Weh, kau diam sikit boleh tak? Sini rumah orang lah, hormat sikit, tegur Amirul yang ketika tu tengah berbaring sambil bermain game dekat telefon dia. Sementara tu Nazurah ni pula baring dekat sebelah si Azam ni. Aku tahulah, tapi boring gila tu. Dah lah panas bilik ni. Azam cuba menerangkan alasan mengapa dia berkelakuan demikian. Amirul waktu tu hanya menggelengkan kepala dia saja. Lantak korang lah, kalau Mira marah, aku tak nak masuk campur, tambah Amirul lagi. Aku dengar arahan rakannya tu, Azam dan Nazurah terus pergi dari situ, di mana mereka nak pergi cari tempat untuk mereka berasmara, ataupun dengan kata lain beromen lah. Sememangnya mereka berdua waktu tu memang tak ada langsung sifat malunya. Dan waktu tu mereka pun pergilah keluar nak mencari tempat. Dan pada waktu tu
mereka kedengaran satu bunyi bam dari sebuah bilik. Ush, terkejut I tau, kata Nazurah waktu tu sambil dia mengurut-ngurut dada je akibat terkejut. Begitu juga dengan si Azam ni, terkejut juga. Dan waktu tu mereka terdengar macam ada suara, Azkurillah, Azfanlah, Azfa. Kedengaran pula waktu tu suara seseorang seperti sedang berzikir dalam bilik. Walau macam mana pun, Azam waktu tu pastinya benda tu bukan bacaan dalam Islam ataupun dalam bahasa Arab, walaupun dia sendiri tak pernah solat. Ha, kau nak buat apa kat sini? Tiba-tiba je Nek Uda muncul dekat belakang mereka berdua ni, menyebabkan mereka terkejut. Kelihatan Nek Uda tu membuat riak wajah kemarahan kepada mereka berdua. Kita orang nak pergi tandas sekejap, balas si Azam ni yang masih lagi terketar-ketar. Nek Uda waktu tu tunjukkan arah tandas kat rumahnya tu. Apa lagi, Azam dengan Nazurah ni terus pergi dari situ. Nek Uda pula terus melihat mereka dengan pandangan yang amat tajam. Dan akhirnya malam pun menjelma. Maghrib pun dah berlalu dan isyak hampir bakal menjelang. Tapi pada waktu tu, Encik Razali dan isterinya Puan Jamilah masih lagi duduk berborak-borak bersama dengan Nek Uda. Mira masa lihat keadaan tu, dia macam hairan tau. Sebab dia pelik, kenapa diorang bertiga ni tak pergi solat? Yelah, keluarga warak lah katakan sebelum ni. Dan waktu tu terus Mira ni tegur, korang semua tak nak solat ke? Selalunya mak dengan ayah bising kalau Mira tak pergi solat, soal Mira secara sinis. Encik Razali waktu tu tak ambil kisah pun akan kata-kata anak perempuannya tu. Walau macam mana pun, Mira perasan bahawa Puan Jamilah dan Encik Razali macam pening-pening je. Yelah bang, macam mana kita boleh terlupa ni? Jom bang, jom kita solat. Puan Jamilah waktu tu terus mengajak suaminya tu pergi solat. Kelihatan Nek Uda terus jadi diam. Pandangannya jadi sangat tajam dan pandang tepat ke arah Mira. Dan akibat tak sedar hati, Mira pun terus pergi daripada situ. Pada masa yang sama, Nazurah dan Azam ni yang nak keluar pergi beroman ni, pergi keluar menuju dekat belakang rumah Nek Uda ni, dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu serakah mereka yang orang kata tak dapat nak dibendung lagi lah. Tak apa ke malam-malam macam ni? Tanya Nazurah kepada kekasihnya tu, Azam. Tapi dengan nafsu yang dah menguasai si Azam ni, dia dah tak kisah lagi dengan keadaan dekat luar tu. Dan waktu tu mereka terdengar macam ada satu suara pergi. Dan waktu tu mereka terdengar ada pula suara yang lain. Kedengaran satu suara aneh dekat belukar berhampiran dengan mereka berdua, menyebabkan mereka menghentikan niat jahat mereka tu. Bunyi apa tu? Hairan si Nazurah. Azam waktu tu cubalah periksa apa benda yang duk bunyi-bunyi bising tu. Dia waktu tu dia ambil batang penyapu yang ada dekat situ. Azam cuba menolak daun-daun rumput yang panjang berjela dekat situ, nak periksa lah apa yang ada. Bunyi apa yang bunyi lain macam sangat tu. Oi, siapa tu? Keluarlah. Ada-ada je nak kacau kita orang ni. Azam cuba mengumpan benda tu supaya memunculkan diri. Dan setelah beberapa ketika, Azam terlihat ada 4 ekor monyet yang berdiri tegak. Tegak dan pandang tepat ke arah Azam. Lah, monyet je, kata Azam. Tapi secara tiba-tiba, monyet-monyet tu tak semena-mena terus menerkam Azam dan terus serang si Azam ni. Tolong! Azam menjerit-jerit bila monyet tu cuba menyerang dia. Dan monyet tu terus mencakar wajah si Azam ni. Ada juga yang gigit jari si Azam ni sampai putus. Nazurah yang nampak
keadaan itu berlaku, dia terus macam terpaku tau. Dan kemudian barulah dia sedar akan situasi kekasihnya tu. Dan kemudian dia cepat-cepat berlari masuk ke dalam rumah Nek Uda nak mendapatkan bantuan. Tolong Azam, dia Nazurah dihentikan tiba-tiba oleh kemunculan Nek Uda yang ada dekat depan dia waktu tu secara tiba-tiba tau. Nek, makcik, siapa-siapa je lah, tolong Azam dekat belakang tu, dia. Belum sempat Nazurah ni nak berkata-kata, Nek Uda ni terus menyerang gadis tu dengan menggunakan pisau. Syah, dia cucuk, terus dia tikam. Memang waktu tu Nazurah menjerit-jerit lah minta tolong. Nek Uda waktu tu sempat juga menikam Nazurah dekat bahagian kaki dan perutnya. Nasibnya sedikit baik sebab pisau tu agak kecil dan tak bagi luka yang parah lah dekat perut si Nazirah ni. Dan pada masa yang sama, Mira, Amirul, Encik Razali, Puan Jamilah yang dengar jeritan tu, akhirnya diorang pun tiba kat situ nak tengoklah apa yang jadi. Dan waktu tu terkejut diorang bila menyaksikan seorang wanita tua dah berusia bertindak ganas terhadap Nazurah. "Mak, apa mak buat ni? Allah!" jerit Encik Razali. Nek Uda tu terus mengalihkan tumpuan pergi ke arah Encik Razali dan terus dia lompat ke arah anaknya tu, yang Encik Razali ni lah. Sertai kami, sertai ke neraka, jerit Nek Uda yang seakan-akan hilang akalnya, hilang kewarasannya. Amirul dan Mira terus tarik Nek Uda dari Encik Razali, nak cuba selamatkan Encik Razali dari serangan Nek Uda tu. Apa kuat sangat orang tua ni? Amirul waktu tu macam berbisik lah, sebab dia macam agak hairan ketika dia cuba nak tahan Nek Uda tu. Dia nampak kekuatan wanita tua tu macam gorila yang sedang mengamuk. Encik Razali kemudian je bangkit dan cuba pula nak tahan Nek Uda, sebelum dia mengarahkan Amirul memikul Nek Uda masuk ke dalam bilik dan kunci Nek Uda dari luar. Celaka, lepaskan aku. Aku nak bunuh manusia, jerit Nek Uda dengan suara yang sangat-sangat garau. Mira pula terus mendapatkan rakannya tu, yang Nazurah ni, yang tengah terbaring kesakitan akibat ditikam oleh Nek Uda ni tadi. "Oh my god, Nazurah, ya Allah!" Mira waktu tu terus capai kain untuk tahan darah yang mengalir keluar dari luka si Nazurah ni. Mira, Azam, dia dekat luar, tolong dia, kata Nazurah ni perlahan, macam dah sakit sangat, suara pun dah tak keluar sangat lah. Mendengarkan kata-kata Nazurah ni, Mira ni pun teruslah menuju ke belakang. Dan waktu tu dia nampak ada monyet-monyet tengah mengheret tubuh Azam yang dah tak lagi bergerak. Maksudnya dah mati lah. Dan monyet-monyet tu mengheret Azam masuk dekat belakang hutan dekat rumahnya tu. Bila Mira nampak benda ni berlaku, terus dia cakap lah, aku dah terlambat, bisik hati Mira. Dan dia kemudiannya terus berpatah balik untuk memeriksa balik keadaan Nazurah ni. "Bang, apa yang jadi dengan mak ni tadi? Bang, kenapa dia jadi macam tu?" soal Puan Jamilah kepada Encik Razali. Tapi seperti yang lain-lain juga, diorang ni pun tak tahu punca di sebalik kelakuan ganas ibunya tu. Sementara itu, Mira periksa telefonnya nak menghubungi pihak berkuasa, tapi telefonnya pula tak ada isyarat. Begitu juga dengan telefon yang lain, semuanya sama je, tak ada signal. Semua phone tak ada line? Apa patut kita buat ni? Macam mana ni? Soal Amirul yang masih lagi termengah-mengah dan macam ketakutan bila dia teringatkan balik kes Nek Uda ni tadi, yang dah macam kerasukan tadi. "Okey, kau dan Mira bawa kawan korang ni pergi klinik, dapatkan rawatan. Pakcik dan makcik pula akan tengok-tengokkan nenek dekat sini. Dah, korang pergi sekarang, cepat!" arah Encik Razali kepada Mira dengan Amirul yang ada dekat situ.
Jadi tanpa lengah-lengah lagi, mereka berdua ni pun teruslah bawa Nazurah ke dalam kereta dan bertolak ke Pekan untuk mendapatkan rawatan. Sepanjang perjalanan mereka tu, Mira tak ada nampak siapa-siapa pun dekat luar. Tapi dia ada terlihat asap yang berkepuk-kepuk muncul dekat dalam hutan. Asap apa tu? Apa jadi sebenarnya ni? Detik hati Mira pada waktu tu. Pada masa yang sama, di tempat yang lain, sebuah van putih meluncur laju dekat atas jalan raya. Pemandunya Ali fokus membawa kenderaan tersebut, sementara Ikram menyediakan air-air yang dah dibacakan dengan surah Yasin dan ayat-ayat Al-Quran, supaya nak tempuh benda-benda yang mungkin menghalang mereka yang akan menanti mereka dekat kampung Gelin tu. "Weh, ada roadblock lah," kata Ali sambil memperlahankan keretanya. Ikram waktu tu tengok keluar, dan ya, betul, memang ada 4 orang polis menunggu dekat jalan masuk dekat kampung tu. Dan salah seorang daripada polis tu tahan dan mengarahkan Ali untuk meletakkan vannya tu dekat bahu jalan. Encik semua nak ke mana?" soal salah seorang anggota polis ni. Kami nak berjumpa dengan kawan kami. Ayah dia sakit," kata Ali, cuba mengelak polis tu daripada tujuan sebenar mereka masuk ke kampung tu. Walau macam mana pun, Ikram bila dengar kata-kata polis ni tadi, macam pelik tau. Ikram dapat rasakan macam ada sesuatu yang tak kena dengan anggota polis tu. Gerak-geri mereka ni macam robot, suara pun lain. Kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Dan wajah diorang juga macam tak fokus, mata ke kiri ke kanan juga. Dan waktu tu Ikram perlahan membaca sesuatu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Ikram perlahan. Sambil tu dia membaca satu doa, dan kemudiannya dia mengelak matanya tu dengan ayat Yasin. Dan lepas Ikram lap mata dia tu dengan ayat Yasin, lepas baca bismillah, waktu tu Ikram buka mata dia. Alangkah terkejutnya Ikram bila dilihat sebenarnya wajah pihak berkuasa tu sebenarnya berulat dan bernanah. Bau busuk bangkai manusia pun mula menular pada hidung Ikram. Dan waktu tu Ikram nampak polis-polis yang lain yang dekat situ pun sama juga. Semua berulat dan bernanah juga, sama je, dah macam bangkai ataupun mayat yang bernyawa. Allahu Akbar. Tipu daya syaitan. Ali, start engine sekarang. Jom. Arah Ikram perlahan. Melihat riak wajah rakannya tu, Ali seperti dapat mengagak apa yang berlaku sekarang. Dia terus menekan minyak van itu dengan sekuat-kuat hatinya, menyebabkan vannya tu terus menghanjak ke depan. Bising enjin kenderaan tu. Dan salah satu daripada polis tu, ataupun makhluk yang menyamar jadi polis tu, sempat berpaut pada tingkap pintu Ali. Sini kau celaka, jelik polis tu. Ikram waktu tu dia ambil sebotol air Yasin dan simbah wajah polis tu dengan air tu. Celaka kau, laung polis tu kesakitan sebelum dia terjatuh ke jalan raya. Dan van yang dipandu oleh Ali terus kembali memecut laju dekat atas jalan raya, dan mereka pun terus pergi menuju ke destinasi yang mereka nak pergi tu. Pada masa yang sama, Mira dengan Amirul ni sampai dekat Pekan dekat kampung tu dan berjaya menemui klinik yang masih lagi beroperasi. Setelah turun dari kereta, Mira terus mendapatkan jururawat dan doktor kat situ untuk merawat Nazurah yang dah cedera parah ni. Sementara Amirul, papah Nazurah, masuk ke dalam bilik rawatan. "Sini, bawa dia ke dalam bilik rawatan kecemasan," arah doktor lelaki tu. Pembantu doktor tu terus bawa Nazurah masuk ke dalam bilik rawatan. Mira nak ikut bersama, tapi dia dihalang oleh pembantu doktor tu. "Maaf cik, tak boleh masuk. Cik cuma boleh tunggu dekat luar," katanya. Nak tak nak, Mira pun tunggulah dekat luar duduk dengan Amirul. Dan setelah beberapa kemudian tanpa bersuara,
Amirul kekasih kepada Amira ni memulakan perbualannya dengan berkata, "Sayang, apa benda dah berlaku ni? Apa dah jadi ni? Kenapa nenek awak jadi macam tu? Apa yang sedang Azam? Azam dah mati ke?" Mira waktu tu hanya mampu menggelengkan kepala dia saja. Kepala dia pun sendiri kusut rumit dengan keadaan yang ada waktu tu. Dia pun dah tak boleh nak kata apa-apa lagi. "Saya pun tak pernah tengok nenek saya macam tu. I mean, dengan niat bunuhnya tu, dengan kekuatan dia tu, it's very inhuman," kata Mira. Keadaan jadi sunyi balik. Sementara tu, Nazurah yang ada dekat dalam bilik rawatan kecemasan ni tersedar daripada pingsan ni tadilah. Masih di dalam bilik rawatan tu. Dan waktu tu dia nampak doktor dengan pembantu doktor tu mengelilingi dia. "Dok, dia dah sedar lah," kata pembantu doktor tu. Dan doktor tu kemudiannya menuju ke satu almari dan cuba mencapai sesuatu. "Doktor ni nak buat apa? Dia nak ambil ubat bius kot? Ataupun ubat yang boleh hilangkan rasa sakit aku ni ya?" Bisik hati si Nazurah ni. Waktu tu dia berbisiklah dalam hati dia. Walau macam mana pun, sangkaan dia meleset apabila benda yang doktor bawa tu sebenarnya bukannya ubat bius ataupun ubat-ubatan, tetapi adalah apa yang dia bawa, mesin pemotong tulang. Dan waktu tu mesin pemotong tulang tu dihidupkan. Vram. Macam itulah bunyi dia. Tak. Apa yang doktor nak buat ni? Doktor. Soal Nazurah yang mula ketakutan. Dia cuba nak larikan diri, tapi sebabkan kecederaan ni memang mustahil lah. Jangan risau cik adik. Sakit ni akan hilang bila kau sertai kami. Dan pada waktu tu, doktor tu boleh pula bermuntahkan darah tepat dekat wajah Nazurah. Doktor tu muntah darah sebelum dia cuba pegang tangan Nazurah tu dan dia kerat tangan gadis tu ataupun tangan Nazurah ni. Pada waktu tu Nazurah memang dah tak boleh buat apa-apa. Dia hanya reda dan waktu tu dia hanya mampu menjerit kesakitan. Waktu tu Mira dengan Amirul yang ada dekat luar ni terdengarlah suara jeritan si Nazurah ni yang menjerit-jerit ni kan. Waktu tu Nazurah macam, Nazurah. Hairan Mira bila dengar suara jeritan rakannya tu yang menjerit-jerit tu. Memang pelik lah. "Alah, tak ada apa tu sayang. Dia sakit kot. Maybe sebab doktor nak rawat luka dia." Amirul cuba buat andaiannya sendiri. Tapi bagi Mira, jeritan tu macam jeritan orang minta tolong. Waktu tu Mira bila rasa pelik, dia terus pergi ke arah bilik rawatan kecemasan tu. "Nazurah, doktor, buka pintu ni, buka!" jerit Mira sambil tu dia menyadari yang pintu rawatan kecemasan tu berkunci. Dan tak lama lepas tu, suara Nazurah tak lagi kelihatan. Dan pada masa yang sama, Mira ni perasan ada darah mengalir keluar dari celah bawah pintu bilik tu. Sayang, apa ni?" Mira memanggil Amirul dengan ketakutan. Jadi bila Amirul pada masa yang sama datang ke situ, Amirul pun nampak darah tu. "Shit, apa ni? Darah," kata Amirul pendek. Dia waktu tu cuba nak buka pintu tu, tapi tak ada hasil. Dan disebabkan tu, Amirul ambil langkah drastik dengan pergi melalui pintu bilik resepsionis. Maksudnya ikut jalan pintas lah nak masuk kat bilik rawatan kecemasan tu. Dan waktu tu bila diorang masuk je dekat bilik rawatan kecemasan tu, apa yang lidah Amirul terus terkelu tau bila melihat tubuh Nazurah yang dah pun dikerat-kerat. Habis mati si Nazurah ni. Nazurah! Jerit Mira bila nampak mayat Nazurah yang dah mati terlentang dekat atas katil wad kecemasan tu. Untuk pengetahuan semualah, yang sebenarnya doktor dengan pembantu ini pun sebenarnya dah dirasuk oleh semangat Azfaun tu.
Maksudnya semangat Azfaun tu memang berada di mana-mana dekat kawasan kampung Geriling ni. Ganas tak ganas, orang kata semangat jahat Azfaun ni. Jadi bila doktor tu dah nampak kehadiran Mira dengan Amirul yang memang ada dekat situ, jadi doktor dengan pembantu dia ni mula kejar Amirul dengan Mira dekat situ. Jadi Amirul pun dia bertindak bijak dengan menutup pintu sebelum dia ambil sebuah almari dan dia letak dekat pintu tu untuk sekat lah, supaya menghalang doktor dengan pembantu dia tu daripada keluar daripada bilik tu. Jom Mira, jom cepat, kata Amirul sambil dia tarik tangan Mira yang masih lagi cuba nak mendapatkan mayat rakan yang dah mati tu, si Nazurah ni. Tapi segala-galanya dah terlambat. Nazurah memang dah tak ada lagi. Setelah tu Mira dan Amirul keluar dari klinik tu dan cuba untuk menuju ke kereta. Namun mereka terhenti bila mereka melihat ada berpuluh-puluh penduduk kampung dekat situ datang ke arah mereka. Maksudnya dekat sini boleh dikatakan penduduk-penduduk kampung dekat situ semuanya dah dikuasai oleh semangat jahat roh Azfaun ataupun semangat jahat Azfaun ni. Azfaun. Laung mereka semua serentak berulang-ulang kali, banyak kali, diikuti dengan bunyi siren yang begitu kuat. Wahai umatku sekalian, sudah tiba penyelamat kamu akan datang. Cahaya yang lahir dari kegelapan dan kegelapan yang lahir dari cahaya. Wanita itu adalah kelahiran semula Tuhan kamu semua, Azfaun. Bawanya dan bersama kita membuang neraka dan mencipta syurga kita sendiri, kata salah seorang di situ. Dan waktu tu apa yang terjadi kepada Mira dan Amirul, nantikan. Okey, kita dah sampai, kata Ali kepada Ikram. Sebaik saja mereka sampai dekat pekan Geriling tu. Setelah tu Ikram melihat di luar dan melihat seluruh kampung tu dah bermandikan darah. Bangkai manusia dan haiwan memang semuanya mati berkelimpangan. Melihat wajah Ikram yang terpaku dekat situ, Ali terus bertanya, "Weh Ikram, apa yang kau nampak?" "Aku tahu dengan mata biasa aku ni aku tak boleh nampak benda yang terselindung, tapi mata kau mesti boleh nampak benda-benda tu. Apa yang kau nampak? Beritahulah aku." Namun hanya satu jawapan je keluar dari mulut Ikram yang semakin terketar-ketar kata-katanya tu. "Ali, kita dah terlambat Ali. Dah terlambat. Kita dah terlambat." Okay guys, so itulah dia cerita untuk video kali ini. Sebenarnya kisah ni ada sambungan dia, tapi saya perlukan feedback daripada korang. Kalau korang berminat untuk tahu sambungan dia, InsyaAllah saya akan sambung lagi. So kalau korang berminat, boleh komen-komen, like dan juga beritahulah kalau korang berminat untuk saya sambung cerita ni. Okay. Dan saya harap juga kisah kali ni korang boleh ambil sebagai tibar dan jadikan sebagai pengajaran. Jadi pada siapa yang nak saya cerita lagi, berapa kali nak ulang kan, bolehlah komen-komen ya. So InsyaAllah itu saja daripada saya. Harap
korang semua tiba. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.